Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala ibadil ladzina astafa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim wa abarraha wa atyabaha ala sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah wa Qatimin Nabiin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul kalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan في مقام آخر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عليهم الصلاة والسلام في جوامع الكلم عليك بالحجرة فإنه لا مثل لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, kita mulakan dengan Alhamdulillah, summal hamdillah kepada moderator kita, Masya Allah, dan imam kita, musi kita, dan semua hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang sentiasa akan mendapat kejayaan, kebahagiaan, ketenangan selagi kita meyakini perintah Allah, mengamalkan perintah Allah cara yang ditunjuk oleh Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sehingga penduduk di langit, di bumi, makhluk di langit, di bumi akan mendoakan kerahmatan, mendapat kejayaan sampai bila-bila, sehingga dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan Allah gembira melihat umat, melihat hamba-hambanya datang dengan mentaati perintah Allah cara Nabi-Nya. Jadi alhamdulillah, mungkin sebahagian kok yang kena dengan saya, tapi banyaknya walaupun orang sini tak kena dengan saya. Betul tak? Ramai yang tak kena, betul tak? Kalau kena, tak payah panggil, dia akan rapat lagi. Kalau dia dah kena, dia akan rapat lagi. Tapi tak kena ni, siapa imam ni panggil? Mesyuarat mesti panggil siapa ni? Dia tak kena, tak apa. Sebab apa tak kena, tuan-tuan? Saya tadi dekat program, dekat rumah panahan. Saya ada program kat sana. Lepas tu, saya ada program sebelum Jumaat, lepas Jumaat sampai sembahyang asar. Program dari Syekh bersama dengan Syekh daripada Mekah. Allahu Akbar. Jadi, saya tanya sebab apa? Mungkin tuan-tuan sini kan,
Kalau artis datang mungkin tuan-tuan kenal. Kita bukan artis. Ha. Allah Akbar. Sebab tak masuk TV. Tuan-tuan tak kenal ya. Dok tengok kat Masjid Sitaling. Itu pun siapa yang sampai kat Masjid Sitaling. Ha. Baru kenal tengok apa bina. Saya tak suruh gambar saya. Allah Akbar. Tak apa, hari ni Alhamdulillah kita kenal kat sini. Allah Akbar. Bila kenal, baru kita cinta, baru kita sayang. Mudah-mudahan perkenalan kita ni akan berkekalan sampai dalam syurga Allah SWT. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang musim rata-rata masjid hot dengan apa? Ma'al hijrah. Betul tak? Oh, kita nak ceramah lain pun tak boleh. Semua orang kata musim ma'al hijrah. Okey. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, ibu-ibu yang dikasihi, memang kita rata-rata kita dengar ceramah dah. Tapi siapakah, soalan cepu mas, siapakah orang yang pertama disafarkan, dihijrahkan? Daripada safar dia, hijrah tu terlalu jauh. Bukan dekat. Siapakah orang yang pertama dihijrahkan? Soalan cepu mas untuk Masjid Kampung Nur. Masjid Nur Masjid An-Nur. Ada soalan cepu mas. Siapa boleh jawab, kita belanja air kosong. Nak belanja lebih-lebih, kena suruh fungsi sini belanja lah kan. Masya Allah. Orang yang pertama yang dihijrahkan, safar yang begitu jauh, Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa alaihissalam. Kemudian disertai juga dengan iblis laknatullah alaih. Disafarkan, dihijrahkan juga. Tapi hijrah dia menyebabkan dia dapat kufur kepada Allah. Tidak seperti Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa alaihissalam. Ini mereka ni lah pertama yang dihijrahkan. Allah Akbar. Kemudian barulah kita masuk dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, mengapakah kita tengok Nabi Adam alaihissalam dihijrahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan? Nabi Adam alaihissalam dihijrahkan kenapa tuan-tuan? Allah. Cuba kita buka minda kita. Fikir tengok. Allah. Sebenarnya Nabi Adam alaihissalam pun juga pernah bagi tahu. Walaupun Nabi Adam alaihissalam orang yang pertama dihijrahkan, tapi beberapa perkara dia tak dapat. Hanya diberi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam dihijrahkan asal berpunca daripada khianat, dengki, hasad daripada iblis Azazil laknatullah alaih. Allahu Akbar. Ketika Allah SWT maklumkan saja tentang kedudukan, tanggungjawab yang Allah SWT bagi kepada Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT bagi tahu, sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ni. Allah SWT bagi tahu pada siapa? Pada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malak. Allah SWT bagi tahu saja, maklumkan, bukan minta cadangan siapa yang patut jadi khalifah.
Allah maklumkan sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi ni. Allah maklumkan nak bagi tahu bahawa Adam AS makhluk dia yang dicipta. Inilah orang yang paling layak nak dijadikan khalifah di atas muka bumi ni. Allahu Akbar. Kemudian tanpa diminta syur, malaikat dan iblis, kerana iblis Azazil dialah ketua para malaikat ketika itu. Kerana amal dia begitu tinggi, sebelum kemurkaan Allah kepada dia, dia tidak pernah menderhakai kepada Allah SWT. Tak pernah menderhakai Allah SWT. Tapi bila Allah maklumkan saja, Allahu Akbar. Sebab apa? Kerana dia rasa dia lebih berhak. Dia rasa apa? Dia lebih pandai. Kerana dia dah hidup lama. Sebab dia orang lama. Senior. Ni junior baru datang. Kalau kita kata, beringuh lagi lah kan. Junior ni tahu apa? Dia dah hidup 8,000 tahun lebih. Mengikut satu riwayat. Banyak lagi. Dia dah ada pengalaman. Dia dah ada ilmu yang banyak. Sampai dia punya amal membawa dia boleh jadi ketua para malaikat. Bukan sebarangan. Nak jadi ketua para malaikat. Allahu Akbar. Sebab tu dia rasa kedudukan nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Sebab dia faham khalifah tu macam bos, ketua, Amir Sab. Tapi khalifah sebenarnya seperti mana dalam tafsir Jalalain, Hasyiah tafsir Jalalain kata apa? Khalifah ni bayanu wa anni tanfis fi ahkamiha. Makna khalifah ni makna dia wakil daripada aku nak mentanfiskan, nak melaksanakan hukum ahkam Allah SWT di atas muka bumi ni. Ini makna khalifah. Mana orang yang mana akan bertanggungjawab, ambil tanggungjawab nak mengamalkan agama, nak bawa agama sehingga umat hamba-hamba dia dapat beramal sehingga mereka dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan Allah SWT redha kepada mereka. Ini khalifah punya kerja. Allah Akbar. Bukan calang-calang. Bukan nak jadi Amir Sab saja. Nak jadi ketua saja. Nak jadi bos. Tapi khalifah yang Allah nak lantik ni. Jadi Iblis la'atullah alaih, dia sangka dia lebih layak, dia lebih alim, dia lebih faham. Oleh kerana itu dia rasa dia pandai. Dia rasa perkara itu tak layak untuk Adam AS kerana dia junior, baru datang. Allahu Akbar. Baru datang. Lalu dia kata apa? Mereka pun berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Dia bagi tahu kepada Allah SWT, padahal Allah Maha mengetahui, alim, hakim, Maha bijaksana. Allah tak berhajat kepada cadangan mana-mana pun. Allahu Akbar. Kalau Allah tak mau, Allah buat sendiri. Cuma Allah maklumkan, tetapi Iblis rasa dia berhak bagi cadangan. Dia kata, adakah engkau nak hantar khalifah ni bangsa manusia di atas muka bumi ni yang akan yufsidu fiha, yang akan merosakkan muka bumi ni, akan merosakkan yakin manusia, akan merosakkan manusia yakin dia kepada Nabi. Mereka tak akan taat pada perintah Allah. Mereka akan buat macam kucak kacir. Dia punya pembentangan. Allahu Akbar. Nampak ayat tu pendek ya. Tapi pembentangan seolah-olah manusia ni yang akan jadi khalifah ni orang yang tak baik langsung.
Itu di sisi pandangan iblis laknatullah alaih, dia kata orang ni akan buat dosa. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Bukan setakat itu. Mereka akan ubah dan ubah yakin semua. Kan? Sehingga manusia ni akan bermaksiat. Manusia akan buat maksiat. Sehingga perkataan benar pun nampak macam tak benar. Perkataan tak benar nampak benar. Benda hak nampak macam salah. Benda salah nampak hak. Kan? Sepatutnya agama di atas. Sekarang manusia nampak agama patut di bawah. Orang nak pakai songkok, nak pakai kepiah, hanya berani pakai dalam masjid. Kalau keluar nak pergi pejabat, takut. Agama ni, al-Islam yu'la. Islam tu tinggi. Tinggi daripada segala-galanya. Tapi sekarang, letak universiti pun, hak yang bukan Islam dulu paling atas, paling top. Kalau lepasan universiti Islam, nampak low. Kalau kata lepasan Universiti Oxford, bangga lagi. Universiti mana-mana kan. Kalau cerita UIA, Allahu Akbar. Kenapa manusia pandang Islam tu terlalu rendah? Sampai pandangan Islam tu dikucak-kacirkan di masyarakat orang bukan Islam, dia akan nampak orang Islam ni, apa dia? Teroris. Kalau kita pakai lebih sikit, kita pergi, ni teroris datang lah. Sedih kan? Ini iblis laknatullah alaih punya pandangan dah ada daripada awal lagi dah ada. Sampai dia kata, wayasfikud dima, menumpahkan darah. Dia akan gaduh, dia akan kucak-kacirkan sampai berbunuh. Allahu Akbar. Lalu Allah SWT Maha Alim, Maha Hakim. Maha bijaksananya Allah SWT. Baik, kalau kamu kata ni, kan? Lalu, dia pun bagi syur, cadangan yang layak nak menjadi khalifah di atas muka bumi ni, dia tekan lift, dia naik sendiri. Dulu peribahasa masuk bakul angkat, mana boleh angkat sendiri kan? Dia kata, yang layak, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, dia kata. Siapa dia? Malaikat-malaikat. Kami ni ketua iblis. Iblis Azazil la'natullah alaih. Kami yang layak. Kami sentiasa bertasbih kepada engkau. Memuji. Engkau. Sebab tu kita tengok, malaikat-malaikat ni memang hebat. Ada yang rokok saja sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang kiam sampai kiamat. Ada yang tanggung aras sampai kiamat. Makna mereka ni terpelihara dia berusaha. Sentiasa bertasbih. Kalau malaikat itu, ketua dia macam lagi. Kami yang layak. Allahu Akbar. Tadi tuan-tuan boleh sabar kan? Kalau tidak saya potong kisah ni. Nak tulis kepada Mak Alijah. Ini Mak Alijah ni. Allahu Akbar. Jadi, Allah SWT bagi tahu pada Adam, Allah ajar Adam AS. Wa'allam Adam al-asma'a kullaha. Allah SWT ajar kepada Adam AS semua nama-nama musammayat yang ada kat dunia ni diajar kepada Adam AS. Diajar kepada Adam AS, lepas dia diajar kepada Adam AS, Allah SWT suruh tanya soalan ni kepada malaikat termasuk iblis Azazil la'natullah alaih. Kerana mereka hebat, dia sangka dia hebat. Memang Allah SWT nak hijrahkan Adam AS sebagai khalifah, ambil tanggungjawab dekat atas muka bumi, nak laksanakan agama. Tapi kacau daun ni, Allah nak kata mereka datangkan dalil seolah-olah mereka lebih bijak, boleh tanggung, boleh tasbih semua.
Jadi Allah ajar Adam AS. Semua nama-nama termasuk yang kita punya nama sekarang ni, apa benda-benda semua dah diajar kepada Adam AS. Tuan-tuan, makna dia Adam AS kaya dengan lugat. Mana daripada zaman tu sampai kiamat punya lugat ada pada Adam AS. Wallahu alam. Allah ajar dia. Sehingga Allah ajar Adam balik pada Adam AS, Allah bagi tahu pada Adam, tanya balik. Yang mereka sangka mereka layak, kau tanya. Apa benda ni? Mula tanya semua-semua, akhirnya beberapa perkara. Sehingga keluar angin daripada seseorang tu pun Allah suruh tanya. Tanya. Keluar angin. Allahu Akbar. Yang keluar daripada seseorang tu. Dia keluar kuat tapi tak bunyi. Dipanggil apa? Malaikat Iblis Azazil yang sangka pandai-pandai tak boleh jawab. Allah SWT bagi tahu kepada Adam. Jawab bagi tahu. Fuswatun. Dia keluar. Kuat tapi tak bunyi. Kemudian Allah SWT suruh tanya lagi. Dia kata tadi kalau keluar kuat tapi tak ada bunyi, ini pula angin yang keluar daripada dubur tu, dia keluar. Dia pelan. Tak bunyi, tak tahu busuk ya. Siapa melepas Tanya. Iblis Azazil tak boleh terjawab. Kata kau alim. Kau dah hidup lama. Allah SWT suruh Adam AS jawab. Fisyatun. Ini dalam tafsir Jalalain dah. Syarah tafsir Jalalain. Baik. Kita kalau orang Melayu satu kentut kan. Kemudian yang keluar angin. Macam bunyi meletup bom atom. Boom. Tanya. Tak boleh jawab juga. Allah SWT suruh Adam AS jawab. Durratun. Dot, ra, alif, ta. Durratun. Tanya lagi. Angin yang keluar daripada seorang tu pelan tapi bunyi macam mengecut ni. Apa dia? Tak boleh jawab juga. Allah SWT suruh bagi tahu pada mereka. Musagharun. Min, sad, ghil, ra. Musagharun. Allah Akbar. Itu punya dahsyat Allah bagi ajar Adam AS. Semua perkara sampai perkara kecil macam ni pun. Kita pun tak tahu. Kita bahasa Melayu kentut-kentut ya. Betul tak? Mana kita kentut derai, kentut pelan. Kita tak tahu. Kentut, hapang kentut. Sampai macam tu punya detail. Jadi mereka baru faham. Sebab tu malaikat kata qalu subhanakala. Maha suci Allah. Makna kami tak ada apa-apa, kami tak tahu pun. Maha suci Allah, Allah yang tahu. Sebab tu di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, malaikat turun beristighfar kepada Allah kerana sangka buruk manusia yang akan dihijrahkan sebagai khalifah yang akan mengambil tanggungjawab. Kami sangka mereka ni macam ni. Malaikat turun, sebelum nak tengok semua, malaikat beristighfar kepada Allah kerana sangka buruk. Rupa-rupanya manusia ni bukan semua yang jahat. Manusia bila dia dapat hidayat, dia boleh berjaga malam. Dia boleh korban habis-habisan harta dia untuk agama Allah. Allahu Akbar. Macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Habis harta dia.
Termasuk pedang patah semua dia bawa. Allah Akbar. Korban habis-habisannya. Syaitan tak lepas sampai situ lagi. Masih hasad dia tu supaya Adam alaihissalam tak dihijrahkan. Tak disafarkan ke atas muka bumi. Inilah orang pertama yang akan disafarkan. Diputuskan. Allah hendak manusia yang mana dia kena safar dulu. Kena hijrah dulu. Untuk apa? InsyaAllah kita tunggu. Jadi, Iblis Azazil na'atullah alaih, pendekkan cerita sikit, dia tak puas hati, maka dia fikir apa jalan supaya Adam ini juga dimurkai oleh Allah SWT. Lalu dia pun fikir, dia nak pujuk Hawa alaihissalam. Allah bagi pesan pada Adam dan Hawa alaihissalam. Allah kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua hampir kepada pokok ni. Jadi Iblis la'natullah alaih, dia tahu kalau aku nak pergi cerita kat Adam, dia tak boleh terima. Allah kata jangan kamu hampir pada pokok. Pokok apa? Tuan-tuan, orang Melaka tahu pokok apa yang tak boleh hampir ni? Khuldi. Oh. Pokok khuldi Tuan-tuan, bagi tahu saya kamus mana? Tunjuk pokok khuldi dekat mana? Negeri mana tumbuh khuldi? Kok dekat mana? Kok Melaka kot kan? Kerana ada pendekar hantua. Kalau ataupun dekat pendekar Mak Kilau. Ada tak pokok khuldi? Allahu'alam. Tapi ni orang tua-tua bagi tahu. Perkataan orang tua-tua bukan semua tak betul. Kadang-kadang banyak yang betul. Tapi kerana orang silap faham, orang kata percakapan orang tua-tua tu tak betul. Walaupun tak ada dalil, Quran dan hadis, mereka buat macam tu ada maksud. Sekejap lagi kita bentang. Allah Akbar. Dia ada nak buat pengajaran. Misalan, sekejap lagi boleh cerita. Pengajaran, budak-budak dia suka main sampai maghrib. Orang tua nak ajak budak-budak masuk rumah macam mana? Jadi kata, jangan main waktu maghrib. Syaitan-syaitan banyak nanti. Orang baik masuk. Maghrib, masuk rumah. Makna, walaupun kata tak betul, tetapi betul dia suruh masuk rumah. Cara nak gempak bagi budak boleh masuk dalam rumah. Paling kemah. Nampak? Kita mau tengok yang positif, yang kebaikan. Jangan tengok, memanglah pasti tak kerti. Dia nak cari macam mana. Macam tu khuldi kejap lagi. Jadi, Iblis la'natullah alaih, bentang taqadha. Iblis pun pandai bentang takaza. Kalau orang dakwah dia pandai lah. Bentang, kalau bahasa Melayu ni, bahasa sorak panggil apa? Bentang ketai kejar. Ni tak, ni orang parlimen ni Allah Akbar. Dia bentang kepada Hawa alaihissalam. Apa dia? Dia kata, ayat tu, padahal kalau kita faham, bila Allah bagi tahu jangan kamu hampir, kalau hampir pun tak boleh, makna kalau pi patahkan pokok tu, pi makan buah pokok tu, lagi tak boleh. Ini mubalaghah. Kalau Allah bagi tahu wala taqrabu zina, jangan kamu hampir dengan bunga-bunga zina. Makna kalau bunga-bunga nak melakukan zina pun tak boleh, kalau zina lagi tak boleh. Jadi Iblis la'natullah alaih bentang kertas kerja kat apa? Hawa alaihissalam. Dia kata dia tahu perempuan tu lemah. Dia cari dia pergi kat Hawa, banyaklah riwayat-riwayat, tapi ada yang tak betul, macam-macam tu kita tak mau. Jadi dia bentang. Dia kata Allah SWT bukan tak bagi kamu hampir. Sebenarnya
supaya kamu fikir sendiri. Bila kamu hampir, kamu makan, kamu akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Ui, wanita bila dibentang macam tu, iya ke? Masa takkan keluar daripada syurga? Seronoklah. Promosi baru. Macam tu wanita ni kalau kena dapat promosi, mall ni terus daripada kilang setengah harga. Guna beli tambah satu lagi free. Pasang, abang, tu dah terus daripada kilang separuh harga. Allah, murah je bang. Perempuan dia lemah. Sikit ni badan lelaki dia semua. Berapa? 300 je bang. 800 je bang. Promosi bekelang ni tak dapat dah. Kan? Allah Akbar. Benda ni terhad saja. Bukan senang ni. Barang US pula ni. Allah Akbar. Bukan barang Cina. Allah Akbar. Bukan barang Cina. Kita ni kalau kata barang Cina, sensitif sikit. Nak barang Cina nampak apa? Low quality, cuma yang AA. Okey, selingan sikit kan. Bukan nak buat lawak. Tapi bila ni teringat satu kisah, ada satu orang kan, dia kahwin dengan Cina. Anak perempuan dia kahwin dengan Cina. Suami dia Cina. Alhamdulillah, kahwin yang sah. Alhamdulillah hidup bahagia. Kemudian mengandunglah perempuan ni. Seronok. Bila dapat dah mengandung mak. Tapi bila nak lahir, gugur. Dia pun monyok. Allah sedih. Dah elok-elok, tergurung. Kan? Mak dia pun kata, wah anakku sabar dah. Kemudian, tahun depan, mengandung lagi. Gugur lagi. Bertambah sedih. Mak macam mana buat? Tak apalah, sabar nak. Kali ketiga mengandung lagi. Gugur lagi. Dia kata, mak macam mana buat ni? Buat macam mana nak? Pasal apa-apa? Buatan Cina. Mana murah punya. Tapi bukan semua murah kan? Takkan ni kan? Jadi kembali balik. Mana ni? Nak tengok tawajuh tak tawajuh. Tuan-tuan, mainlah rapat-rapat sikit. Kita macam adik-beradik. Tak rugi tuan. Sebab apa tuan-tuan? Nabi Islam bagi tahu orang yang masuk dalam masjid, dia duduk rapat-rapat, maka dia telah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Barang siapa menghidupkan satu sunnah Nabi, bukan banyak pun, satu sunnah Nabi, itu pun Allah akan bagi 100 pahala mati syahid. Kita orang dapat syahid, kena pergi tu berjuang perang. Tu pun belum tentu dapat syahid yang dikabulkan. Allah Akbar. Dan dia dapat jaminan Allah. Man kharaja ilal masjid. Barang siapa keluar nak pergi masjid. Allah kata apa? Fahuwa dhaminun ala Allah. Maka ia dalam jaminan Allah SWT. Kita kalau kerajaan kita jamin pun kita seronok. Ini Allah pencipta langit dan bumi. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dia pencipta langit, pencipta bumi dan di antara keduanya. Allah Akbar. Dalam jaminan Allah. Tak mau kan? Ini bukan saya punya jaminan. Kita pun mengharap jaminan Allah. Allah kata masuk masjid, duduk hidup senang. Jaminan Allah 100 pada mati syahid. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, Iblis la'natullah alaih bentang kerja, Hawa pun terpengaruh. Jadi wanita ni kalau tak ada agama, nak kata Hawa tak ada agama tak boleh. Kan? Tetapi oleh kerana apa? Pengaruh untuk nak duduk dalam syurga lama-lama, kekal abadi tu. Dia ingat orang ni betul kan? Nak tolong dia. Sebab tu wanita juga kena dididik dengan agama.
Jadi oleh kerana itu Adam alaihissalam kan, Iblis bagi tahu Allah punya sayang dekat Adam. Adam alaihissalam dulu dalam syurga. Kesunyian. Seorang walaupun bidadari banyak tapi dia kesorangan. Tuan-tuan, orang yang kesunyian macam mana? Balik, kita kalau balik rumah, isteri tak ada. Orang yang ada isteri balik rumah, duduk sejak, tak tahu nak buat apa, pergi kedai, pergi mall lah. Kan? Hari-hari dia balik, lama-lama tension. Lama-lama boleh jadi biol. Allahu Akbar. Dia tak ada. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tua-tua dia kahwin lagi, jangan marah dia. Kadang-kadang anak marah. Apa bapak ni dah tua nak mati dah bapak. Oh, siapa nak? Jangan. Kalau mak kita nak dapat jodoh, jangan biarkan dia. Sebab dia bukan boleh buat apa pun. Dia nak ada rakan kongsi bercakap saya. Rakan teman bersembang. Dia. Allah Akbar. Jadi Allah SWT ciptakan Hawa alaihissalam daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Allah Akbar. Cipta. Dalam syurga. Jadi Adam pun nampak, siapa pula duduk dekat aku ni? Bukan mahram aku ni. Rupanya Allah cipta dia. Allah Akbar. Daripada tulang rusuk dia. Dia pun tengok berkenan. Pasal cantik dia kalah bidadari. Jadi kecantikan wanita seluruh dunia, tak kira lah macam mana Bosnia ke, Suri ke, Bollywood ke, Hollywood ke, tapi tak boleh tanding nenek kita Hawa alaihissalam. Allahu Akbar. Tak boleh tanding. Jadi bila nampak tak berkenan. Allahu Akbar. Pasangan dia. Cara kahwin, bak lain. Panjang pula cerita. Tu bak lain pula, nanti pula. Jadi, oleh kerana Adam AS, Iblis kata kepada Hawa, Allah punya sayang ke Adam, dia cipta kamu pun daripada tulang rusuk kiri. Kerana Allah SWT sayang sangat. Jadi kalau kamu ni, tak ambil peluang ni, memang kamu terlepas akan kekal dalam syurga selama-lamanya. Jadi Hawa pun pujuklah Adam. Adam pun kata, aku dulu dah sunyi. Tapi ni ada Hawa alaihissalam, teman aku. Ikut juga. Jadi Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam telah patahkan pokok tadi. Ni pokok apa? Adakah pokok khuldi? Memang saya masa zaman saya pondok, orang tua-tua pun cakap, ini khuldi. Saya duk cek kamus Dewan Bahasa. Cari kamus paling termoden baru pun tak ada buah khuldi. Pokok khuldi, buah khuldi, asam kelubi ada. Tak ada lagi. Jadi orang tua-tua dia beritahu, sebab bila Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam patahkan, makan daripada buah pokok tu. Apa dia? Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menafsirkan pokok ni kerana dia Raisul Mufassirin. Dia ketua mufassir yang paling bijak. Kerana apa? Kerana dia mendapat doa khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan? Kerana dia telah khidmat pada Nabi tanpa Nabi suruh, tapi dia cari apa yang akan menyukakan Nabi, apa yang akan memudahkan Nabi. Allahu Akbar. Makna dia cari, makna apa yang akan memudahkan syekh dia, apa yang akan memudahkan guru dia, sehingga guru dia akan doakan dia. Sekali dia bermalam di rumah makcik dia, Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Isteri Nabi. Jadi Ummu Maimunah radhiyallahu anha, Nabi SAW kahwin di Sarif. Kemudian wafat dia pun di Sarif. Sekarang nama Nawariyah. Kalau cari Sarif tak jumpa. Alhamdulillah, masa baru ni
kita alhamdulillah Allah rezekikan tempat yang mana dulu tak dibenarkan. Ahli-ahli bid'ah tak mau bagi. Kan? Dia kata nak pergi sembah kubur. Dah, kita nak pergi tahu tempat yang mana tempat anbiya, tempat nabi, tempat sahabat, tempat sahabiah, ummul mukminat. Paling kurang baru datang keyakinan kita. Tengok pengorbanan nabi macam mana, pengorbanan sahabat macam mana, pengorbanan sahabiah macam mana, ummul mukminat macam pengorbanan. Allah Akbar. Di Nawariah, tempat terakhir RNR kita namakan. RNR sebelum masuk tanah haram. Allah. Sebelum sampai Mekah. Nak azan dulu silakan. Bagi laluan untuk azan dulu. Boleh Lepas tu boleh tunggu lagi ke? Atau kita berhenti Boleh tunggu insya-Allah. Okey.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Jadi tuan-tuan mulia, Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam, Hawa alaihissalam telah mematahkan pokok tersebut. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu menafsirkan. Kenapa? Dia rais mufassirin yang mana dia mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia berkhidmat walaupun tanpa disuruh. Jadi dia berkhidmat. Sarif masa tu tempat padang pasir. Sekarang ni tepi highway. Dulu tengah padang pasir. Nak cari air pun susah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu telah ambil air daripada tempat yang jauh. Kalau nak pergi ambil air Zam-Zam tu di Mekah, maka cari di tempat yang ada air. Kerana di Mekah ni bukan kata tak ada air langsung. Ada beberapa tempat yang air cukup banyak. Antaranya kalau Allah rezekikan kita. Amin tuan-tuan boleh. Allah rezekikan kita ke sana, kita akan tengok kita boleh pergi kebun Salman Al-Farisi. Yang mana dia dimerdekakan di sana, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak merdekakan dia dan terpaksa bayar balik kepada tuan punya kebun, tuan Yahudi tu, kena tanam pokok kurma sebanyak 300 pokok. Okey, jangan masuk cerita ni lah, lagi panjang pula kan. Mana air cukup banyak. Budan di telaga Hizib kan. Allah Akbar. Air pun cukup banyak. Melimpah-limpah. Jadi Abdullah bin Abbas dia pergi kan, bawa air tu supaya memudahkan syekh dia, nabi dia kan. Allah Akbar. Bapa saudara dia juga. Dia nak permudahkan, dia ambil air tu supaya Nabi senang nak pergi toilet, nak pergi tandas senang. Nak beristinja senang. Nak apa? Nak ambil wuduk senang supaya Nabi dapat sembahyang malam. Mudah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok air kat rumah dia sentiasa penuh. Siapa punya kerja? Takkanlah isi dia Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Lalu ditanya, Ummu Maimunah radhiyallahu anha bagi tahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi kata tak suruh, tapi dia nak khidmat. Cinta daripada Nabi, sayang daripada Nabi. Dia khidmat sungguh-sungguh. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tunai. Doa tunai. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wila. Atau dalam satu riwayat wa'allimhu al-kitabah dalam hadis Bukhari. Allahu Akbar. Nabi doa, ya Allah, faqihkan dia dalam agama. Sebab tu bijak tak bijak Abdullah bin Abbas ni bila ada satu jemaah datang nak tanya belajar bab tauhid, dia cerita bab tauhid. Orang ni nak bab tafsir, panggil satu orang bab tafsir. Habis keluar jamu. Lepas tu panggil ni nak belajar bab ni. Ni nak belajar bab ni. Semua satu. Allah Akbar. Takhasus bagian tu. Sampai dia pun juga Nabi SAW minta dia fahamkan tafsir. Allahu Akbar. Wa'alimhu al-kitabah. Ajar dia ilmu tafsir. Jadi sekali Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa Abdullah bin Abbas masuk dalam majlis masyayikh Badar. Allah Akbar. Masyayikh Uhud. Mana masuk dalam parlimen lah kira tu. Sembarangan orang tak boleh masuk. Dia bawa masuk Abdullah bin Abbas masih kecil lagi. Semua ni masyayikh tengok. Kami pun ada anak. Kami pun ada anak saudara. Kami tak bawa masuk. Ni buat ganggu ya. Mau masuk budak pula. Sayyidina Umar diam.
Lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya, suratul Nasr, kan, iaitu iza jaa nasrullahi wal fath. Diturunkan. Dia tanya semua masyayikh-masyayikh ini, bila diturunkan, sebab apa diturunkan? Semua pun bagi jawapan. Kemudian tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apa yang kamu faham daripada tafsir iza jaa nasrullahi wal fath? Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu, kan, iaitu menandakan apabila dah datang nusrah, apabila dah datang pertolongan, maka ini tanda Allah SWT akan ambil kekasih dia. Ini tanda kewafatan Nabi dah dekat. Macam tu Allah buka dahsyatnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Abbas ni dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan pokok tu. Abdullah bin Abbas kata pokok tu bukan buah khuldi, pokok tu buah anggur. Lagi jauh. Bukalah Tafsirul Ma'ani, Tafsir Fakhr Razi, ada kat sana. Ataupun Tafsir Zadul Masir. Kan? Makna Abdullah bin Abbas kata pokok tu pokok anggur. Tapi sepakat ulama mufassirin mengkaji, mereka dapati pokok tu bukan pokok khaldi juga. Pokok gandum. Itu semua dalam kitab tafsir mengatakan itu pokok gandum. Kalau nak tengok paling susah, nak tengok kitab-kitab, dalam kitab saya ada buat kitab haid, Tuhfatul Aizah. Di muka surat awal tu, dalam muka surat 4 ke 5, di situ saya ada terangkan dalail mana yang mana mufassirin daripada kitab mana yang mengeluarkan ni pokok anggur. Pokok khuldi ni memang tak ada. Tapi orang tua kata kita jangan kata tak betul. Dia kata tu sebab dia kata bila dipatahkan, bila mereka makan gandum tu masuk, dia terlekat. Jadi timbul kat sini. Ni khlak kan. Tu dia kata buah khuldi. Ni. Itu saya. Saya dengar betul juga. Mana senang nak bagi tahu. Jadi jangan orang komplain pula. Ni makna dia mereka cakap macam tu. Makna dia nak bagi cakap cara betul tak betul. Keluar sini dekat apa? Khal sini kan. Khan. Sini jadi senang khulud. Khal. Tapi wallahu alam itu orang tua. Bagi saya tak marah. Kalau orang lain nak marah dia punya pasal ya, kan. Nanti ada orang keluar ni pun masak macam mana? Saya tak benarkan, tapi ada munasabah dia juga. Wallahu alam. Jadi pokok gandum. Tuan-tuan, pokok gandum tu besar mana? Wallahu alam. Sebab Nabi Adam AS dalam satu riwayat menyatakan tinggi Nabi Adam AS bukan macam kita. Tinggi dia dua pokok kelapa. Pokok kelapa yang tinggi tu 2 kali. Kalau 2 kali tinggi dia, badan dia besar mana? Takkan nak makan buah anggur, buah gandum tu besar tu. Kecil. Dia dah besar, tinggi. Nabi Ibrahim AS pun tengok macam mana tinggi, macam mana besar. Sampai dia bila nak buat Kaabah tu, dia pijak batu tu. Sampai lekat dia punya tapak kaki. Mana berat dia tekat tu. Batu keras tu. Jadi Nabi Ismail angkat batu, bagi Ibrahim letak. Nak tunjukkan 2 orang dah cukup dah. Itu nak Kaabah, nak pasang kelambu tu. Berapa banyak punya tangga tu. Allahu Akbar. Jadi, bila dia patah tu, bila dia patah keluar getah. Keluar getah pokok gandum. Jadi Allah SWT bagi tahu, dengan sebab engkau tak patah, macam mana engkau telah alirkan getah keluar pada itu, macam itulah kami alirkan darah haid pada wanita. Allah. Sebab tu orang Yahudi marah sangat. Dia kata pada Hawa
Sebab hang yang punya pasal. Perempuan kami keluar darah haid juga. Mana nak boleh marah? Ini dah ditakdirkan Allah. Kalau tidak, tak ada cerita lah. Macam satu ketika, Nabi Musa AS berbahas dengan Nabi Adam AS. Tak tahu bila Nabi Musa jumpa Nabi Adam. Jauh umur tu. Itu ada dalam Hasyiah Jalalain. Allah buka sana. Dalam hadis Bukhari pun ada menceritakan ni. Jadi, lebih kurang mafhum dia. Nabi Musa kata kepada Adam AS. Sebab, wahai Nabi Allah, sebab engkau lah punya pasal, kami semua luar daripada syurga. Kalau tidak, semua senang-senang duduk dalam syurga. Nabi Adam jawab, Nabi Adam AS jawab, kau takkan nak lawan qada dan qadar Allah. Dah ditakdirkan. Kalau tidak, tak ada lah orang main kat dunia ni. Tak ada lah cerita apa. Semua duduk syurga ya. Allah dah letak supaya Allah tengok yang mana akan taat, yang mana tak mau taat. Yang mana yang akan beriman, yang mana tak mau beriman. Itu jangan jadi kisah. Allahu Akbar. Maka Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga, dihijrahkan juga. Turun kat muka bumi. Safar yang paling panjang. Dan paling lama. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi Adam AS bagi tahu. Aku ni nak bagi tahu umat Nabi SAW diberi antaranya beberapa perkara. 4 perkara yang mana cukup istimewa. Aku sendiri sebagai bapa pengasas manusia pun tak dapat. Walaupun aku Nabi pengasas manusia, aku tak dapat istimewaan ni. Pertama, tempat taubat aku. Allah tak terima, hanya Allah tentukan, takyinkan, tentukan tempat aku, penerimaan taubat aku hanya di Mekah. Tetapi umat Nabi SAW buat dosa di mana-mana, bertaubat di mana-mana. Dengan taubatan nasuha, Allah terima. Tak syarat kena pergi duduk kat Mekah. Tuan-tuan, Adam AS satu salah saja. Tertipu. Allahu Akbar. Dikeluarkan juga pintu bertaubat, Allah hijrahkan dia. Supaya nak mengajar umat sampai kiamat. Bila ada kesalahan pada Nabi ni, kalau mengikut atas ahli sunnah wal jamaah, anbiya ni maksum. Walaupun dia buat salah, Allah maafkan. Tetapi untuk Adam ni, mengapa dia tak maafkan? Allah terima taubat Adam AS. Tetapi Allah nak tunjukkan supaya Adam ni sebagai sebagai wakil Allah, nak tanfiskan, nak melaksanakan hukum akam agama Allah SWT di atas muka bumi. Sehingga manusia dapat rujuk kepada Allah, kenal kepada Allah. Kembali kepada Allah. Manhaj Rabbani. Nak menyediakan, nak menjadikan umat semua tempat rujuk, keutamaan ialah Allah. Mana rujuk kita kepada Allah. Ini hijrah dia. Nak bawa manusia kenal Allah. Minta pada Allah. Bukan minta pada selain pada Allah. Sebab tu tuan-tuan bila Allah jadikan bumi. Saya ingat nombor 2 nak sebut. Allah jadikan bumi. Bumi ini sebenarnya mula-mula ciptaan Allah bukan tanah. Semua adalah air. Semua adalah air. Kemudian daripada air itu Allah jadikan buih-buih. Kemudian buih-buih itu dikumpulkan, ditimbulkan atas permukaan dia jadi buqatul ard, sebidang tanah. Sebidang tanah yang diberkati, yang dijadikan rumah Allah, masjid Allah. Masjid yang paling tertua di muka bumi, Baitullah.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama, masjid yang pertama dihantar kepada manusia. Dihantar manusia untuk apa? Mubarakan. Supaya dalam kehidupan dia dapat diberkati. Ibadat dia berkat, muamalat dia berkat, muasyarat dia berkat, akhlakiat dia berkat. Mana dia buat semua tu Allah redha. Allahu Akbar. Makna dia Allah cipta masjid. Siapa datang masjid, makna perubahan dia. Makna Allah jamin dah. Allah akan bagi kebaikan demi kebaikan. Allahu Akbar. Sebab tu Allah bagi jaminan. Tuan-tuan, orang datang masjid, nampak masjid, ada tak orang kata, aku nampak masjid ni, aku nak pergi buat zina dalam masjid ni? Ada? Tak ada. Orang gangster sekalipun tengok masjid, dia pun takut kat masjid. Tak percaya, tanya orang buat dakwah. Ajak, saya tak boleh lah. Pergi sana boleh? Masjid, saya takut lah masjid ni. Jadi bapak saya. Walaupun dia ketua gangster, dia takut. Melainkan bila dia dah taubat, dia berani lah. Tak ada satu orang nampak masjid, dia kata aku nak main judi dalam masjid. Kalau dia main juga, dia tak betul ya. Nampak? Jadi masjid ni tuan-tuan mulia, dijadikan. Jadi kita tengok baru ditimbulkan satu tempat. Masjid supaya manusia rujuk kepada Allah. Kemudian baru ditimbulkan gunung-gunung. Jabal Abil Khubais. Dan sebagainya. Baru kita akan tengok dunia ni, bumi ni, 2/3 ialah air. Allahu Akbar. Kalau kita naik flight, kita nampak. Daratan tu tak banyak pun. Allahu Akbar. Jadi, Allahu Akbar. Jadi, timbul masjid supaya manusia nampak masjid kenal Allah. Jadi, Allah hijrahkan Nabi Adam AS sebagai khalifah di atas muka bumi. Nak bawa manusia. Semua betulkan kalau salah bertaubat kepada Allah. Jadi tunjukkan Nabi Adam pun dia bertaubat kepada Allah. Makna hijrah ni untuk belajar bertaubat, kenal Allah. Allahu Akbar. Belajar rujuk pada Allah, bertaubat kepada Allah. Mana segala amalan, perbuatan, matlamat hidup semua rujuk kepada Allah. Ini kata manhaj Rabbani. Allah. Nak bawa umat sampai yakin dia, tawajuh dia menuju pada Allah. Sebab tu dalam hadis kursi Allah SWT berfirman, wa in wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Wa in wajadtani wajadta kulla syai'. Jika engkau dapati aku, Allah beritahu, jika engkau dapati aku, engkau akan dapat segala-galanya. Jika engkau tahan aku, kau yakin pada aku, engkau rujuk pada aku, kau akan dapat segala-galanya. Wa in faqadtani, jika kamu kehilangan aku, kamu tinggal aku, kamu tak rujuk aku, kamu fikir dengan akal kamu sendiri, kamu rujuk pada orang lain, kamu rujuk kepada orang kencing tak basuh. Sekarang orang banyak rujuk kepada orang kencing tak basuh. Siapa dia tuan dia? Tok guru dia nama apa? Anak murid dia bukan kat bumi ni lah, sampai atas gunung yang nak capai awan pun ada anak murid dia. Orang asli pun ada. Tok guru dia nama Mr. Google. Siapa buat Google tu? Allahu Akbar. Tukar. Wa in faqadtani, kamu kehilangan aku, kamu rujuk orang lain, kamu tengok orang lain, kamu selesai dengan cara pemikiran kamu. Faqadta kulla syai', maka sungguhnya kamu kehilangan segala-galanya. Sebab tu walaupun Adam AS dikira bersalah, tapi nak mengajar umat sampai kiamat, bila ada salah, rujuk kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Macam mana pun Allah akan terima. Tapi hijrahnya, iblis dihijrahkan juga, dikeluarkan juga. Allahu Akbar. Dikeluarkan juga ke atas muka bumi ni. Tapi hijrah dia, niat dia tak betul. Dia tak ingin nak bertaubat kepada Allah.
Kok lah dah hijrah pan jauh. Tinggalkan apa? Nak turun kat bumi ni. Punya jauh safar. Kok dah letih. Kok nak bertobat pada. Tak bertobat juga. Niat tak betul. Memang tak mau bertobat. Mana hijrah tak betul? Memang tak ada. Sebab tu hijrah pun kena niat kena betul. Sebab tu hijrah dapat meninggalkan negara yang kufar kepada negara Islam. Kena niat yang betul. Allahu Akbar. Jadi sebab tu yang ada walakin jihadun wa niyatun la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas fatah Mekah. Kenapa? Mekah telah jadi negara Islam. Kalau tidak, kalaulah di negara kufar, dia tak boleh beramal agama, dia nak bawa agama tak boleh, dia akan ikut hawa nafsu, maka wajib dia kena hijrah. Pasal apa dia tak boleh? Nak amal agama tak boleh, nak ikut sunnah tak boleh. Maka wajib dia kena hijrah. Sebab apa? Kalau dia duduk sana, rosak iman dia. Mengikut syahwat dah. Tapi kalau dia nak duduk situ, dengan syarat dia ada ilmu tentang halal dan haram. Maka dia takwa dia ada. Dan dia tak terikut dengan nafsu syahwat dia. Dan ketiga, maka kalau dia boleh beramal agama, maka ketika tu boleh, harus dia duduk di negara kufar. Tapi kalau mencederakan amalan agama dia mengikut syahwat semua, itu tak harus bagi dia untuk. Maknanya sekarang ni nak keluar, nak dihijrah ke pun niat kena betul. Jadi iblis la'natullah alaih, dia punya niat tak betul. Sebab tu hijrah dia membawa kemaksiatan. Sebab tu bila dia dah niat tak betul, hijrah dia tak betul, maka dia punya hasad tu bukan kepada Adam AS saja, bahkan hasad dia kepada semua zuriat-zuriat yang zuriat manusia ni. Sampailah umat akhir zaman. Dia lagi marah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu marah ke Adam alaihissalam sebab Adam alaihissalam diberi tanggungjawab nak melaksanakan tanfiz. Allahu Akbar. Nak melaksanakan hukum hakam di muka bumi, ambil tanggungjawab. Lepas tu dipindah kepada nabi-nabi, anbiya alaihissalatu wassalam. Kemudian dipindahkan selepas Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? La nabiyya ba'di. Tidak ada jenis Nabi lagi akan dihantar sesudah aku. Makna lepas Nabi SAW tak ada Nabi. Kalau ada orang mengaku Nabi, sekarang Nabi ada orang mengaku ramai dah. Yang paling best kan, Nabi orang Melayu, Malaysia. Dahsyat. Malaysia ada Nabi Melayu. Indonesia ada Nabi Melayu. Dahsyat. Nabi. Kemudian kat Pakistan ada Nabi Pakistan. Kemudian Imam Mahdi perempuan kat Malaysia ada. Innalillahi. La nabiyya ba'di. Tidak ada jenis Nabi sesudah aku. Nabi beritahu. Kenapa? Kerja tanggungjawab agama yang Adam AS bagi tahu, sebab apa aku tak dapat 4 perkara yang istimewa yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Yang sekejap lagi, nombor 2. Sebab umat Nabi ni, walau dia bukan Nabi, walaupun dia lelaki, walaupun dia perempuan, walaupun dia orang tua, walaupun dia orang muda, walaupun dia orang kampung, orang bandar, terpelajar, buta huruf, rakyat, pemerintah, siapa saja. Allahu Akbar. Tak kira siapa saja, maka dia diberi tanggungjawab. Sebab tu umat ini dilebihkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebab tu hijrahnya Nabi Adam alaihissalam nak bagi tahu bawa agama, kelebihan umat ini. Allahu Akbar. Punya mulianya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu iblis lah tu alaih, dia lagi marah lah. Dia ni dah tak Nabi umat ni. Boleh buat kerja Nabi, ambil tanggungjawab khalifahnya. Melaksanakan, ambil tanggungjawab kerja agama. Yang tu Nabi Adam pun aku nak marah. Tambah ni tak Nabi pun boleh buat kerja Nabi. Lagi dia marah. Sebab tu tuan-tuan, umat Nabi SAW bila bangun ambil tanggungjawab kerja agama, lagi dia marah. Sebab dia bukan Nabi.
Dulu zaman tu, orang nak boleh buat kerja dakwah, Nabi-Nabi, lelaki saja. Tapi umat Nabi ni bukan Nabi, bukan lelaki saja boleh usaha agama. Perempuan pun boleh. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang lelaki beriman dengan apa ni? Wanita beriman, saling bantu membantu. Allahu Akbar. Dalam melaksanakan agama, nak ambil tanggungjawab agama. Lagilah Iblis kata, aku marah tu sikit lah, yang ni lagilah. Apa kan? Orang bodoh pun nak terima. Iblis lagi marah bodoh buat. Orang bisu pun buat kerja dakwah kan. Lagi Iblis marah. Dah bisu. Pekak pula. Bisu dia pekak tadi. Sebab tu kita tak boleh ajak cakap. Dia bisu dengan bahasa isyarat ya. Buat dakwah juga. Iblis dah tu lagi marah. Adam pandai. Ini semua. Aku dah marah. Ini orang bodoh buat. Bisu lagi. Lagi marah. Sebab tu hijrah dia tak betul Iblis. Hijrah Nabi Adam AS nak membentuk umat. Kalau bersalah, bertaubat kepada Allah. Sebab tu hijrah semaksudnya supaya kita rujuk kepada Allah. Salah bertaubat kepada Allah. Bukan nak rugi pun bertaubat kepada Allah. Kalau tak ada dosa, naikkan darjat. Nabi SAW, Nabi tidak, Allah takkan cipta ni, melainkan ada Nabi SAW. Itu pun Nabi SAW bertaubat, beristighfar. 100 kali. Lebih daripada 100 kali. Menaikkan darjat. Kalaulah kita ada kesalahan, Allah Akbar, lagilah Allah maafkan. Allah nak tengok. Sebab tu Nabi Adam AS bagi tahu tempat taubat untuk anak Adam ni. Allahu Akbar. Untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tak kira tempat mana pun dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan terima. Tapi Adam kata, aku ni di hijrah dah jauh. Nak bertaubat pun satu saja salah, kena bertaubat tempat terima di Mekah. Bila sampai Mekah, Adam AS diturun di mana tuan? Kat dunia kat mana? Dunia kan besar. Sri Lanka. Sri Lanka ni dulu dalam negara India. Orang kata pernah India. Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Ini orang panggil benua India. Atau lebih masyhur benua Keling. Nak bagi mudah faham lah. Jangan marah. Ini. Jadi Nabi Adam AS turun dekat Sri Lanka. Wallahualam, kita pun tak tahu. Jadi Hawa AS turun kat mana pula? Kita kata sayang kat Nabi. Nabi kat mana pun tak tahu. Dia turun kat Jeddah. Itu dia panggil Jeddah. Nenek kita. Kemudian dah susah payah dihijrahkan begitu jauh. Lama pula. Allahu Akbar. Sekejap lagi kita bagi tahu lama mana. Kemudian jalan. Masa tu tak ada highway, tak ada flight. Allahu Akbar. Safar yang begitu jauh, naik bukit, turun bukit, masuk padang pasir semua. Sampailah ke Mekah di Arafah. Nampak? Tengok sampai Arafah. Yang dekat sini ke? Abang. Kalau kata abang. Itu kata Arafah, tempat pengenalan, tempat pertemuan. Arafah. Jumpa di Arafah di Jabal Ar-Rahmah, bukit kasih sayang. Allahu Akbar. Itu tempat pertemuan. Makna taubat Adam AS ditentukan, bukan saya cakap. Ini dalam kitab, so tengok Abu Lais Samarqandi rahimahullah, satu orang ulama yang termasyhur yang mana dikenali oleh orang Nusantara. Ulama ni berasal daripada Tashkent, dekat Bukhara sana, dekat dengan Imam Bukhari. Alhamdulillah kami direzekikan untuk ziarah tempat ni. Nanti orang kata pergi sembah kubur. Tak apa, kita bukan nak sembah kubur. Kita nak tengok macam mana
pengajaran ulama ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok ulama ni bagi tahu. Ni antara dia bagi tahu. Adam AS bagi tahu apa dia? Aku punya penerimaan taubat hanya di Mekah. Dah jalan jauh. Sampai sana baru terima. Itu satu salah. Jikalau umat ini ditimpakan macam mana Adam AS satu salah, kena pergi Mekah. Dua salah, kena pergi Mekah. Kalau 100 salah, pagi-pagi mata cilik-cilik dah tengok hak benda tak elok. Pagi-pagi telinga dah dengar benda tak elok. Pagi-pagi mulut dah berat mengumpat kat orang. Berapa salah? Kalau hari-hari dah 1000 salah, orang yang duit banyak pun bankruptcy. Satu nak bertobat 1000 kali, 2000 kali. Ini Mekah tak boleh masuk setiap kali tak? Dah tak bagi masuk. Umur 65 dah tak boleh berhaji. Allah Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Macam mana kita dosa banyak kita tak boleh? Tapi alhamdulillah Adam AS bagi tahu, Allah bagi pada umat ini, di mana taubat pun Allah terima. Tapi Adam AS tak dapat. Kenapa? Dia nak Allah SWT nak bagi tahu, nak ajar Adam ni, nak suruh bagi ajar umat-umat ni. Sengaja supaya apa? Supaya nak tunjukkan kepada umat, bila salah, bertaubatlah kepada Allah SWT. Rujuk kepada Allah. Sebab tu, paling bagus di tempat-tempat yang Allah terima. Tempat doa dikabulkan. Antaranya di Mekah. Antaranya depan Hajar Aswad. Antaranya di Baksai. Antaranya masa haji di Muzdalifah, di Mina. Banyak tempat-tempat dikabul. Dalam masjid, Allahu Akbar, doa dikabulkan. Makna penerimaan taubat Allah terima. Allahu Akbar. Mujuklah kita tak kenal macam tu. Yang kedua, Allah hijrahkan Adam AS. Allahu Akbar. Supaya manusia kenal dengan masjid. Manusia kenal dengan apa. Sebab tu Allah timbulkan tu dulu. Allah tak timbulkan benda lain tu. Tuan-tuan, kan siapa penduduk bumi? Sebelum tu jin. Lepas tu akan dihantar manusia. Allah tahu keperluan manusia. Manusia keperluan dia apa? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Maha suci Allah. Walaupun perkara ni Allah tak timbulkan di atas permukaan bumi, makanan dulu, tempat tinggal dulu. Allah timbulkan rumah Allah dulu supaya manusia rujuk pada Allah. Makna keutamaan pada Allah dulu. Sebab tu hijrah kita awal hijrah kepada Allah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, aku apa pun tak rujuk. Datang penyakit pun rujuk pada Allah dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rahman. Sikit lagi tuan. Sabar Allahu Akbar. Jadi kita tengok Nabi Adam AS bagi tahu perkara kedua. Bila aku buat satu salah saja, aku ditelanjangkan Adam dan Hawa AS. Satu salah ya. Tapi umat Nabi SAW buat dah banyak salah. Ada manusia yang buat salah dalam keadaan bertelanjangan, tapi masih diberi pakaian. Buat salah macam-macam. Ada yang buat dalam keadaan tak ada apa pun, tapi masih boleh pakai pakaian. Allah. Punya sayangnya Allah pada umat ini. Ketiga, bila Allahu Akbar, bila dikeluarkan, buat satu salah je, dikeluarkan, bukan takat dikeluarkan, dihijrahkan, dipisahkan. Suami isteri dipisahkan. Itu yang turun ini. Last kali bawa tempat yang dikabulkan, dipisahkan. Mengikut riwayat, banyak riwayat, antara riwayat 40 tahun. Macam-macam. Jadi 40 tahun. Tuan, satu salah dipisahkan dengan isteri 40 tahun. Kalaulah
Umat ini walaupun buat salah masih tak dipisahkan. Masih ada buat salah banyak pun masih ada isteri. Masih ada abang suami dia. Kalau ditimpakan macam Nabi Adam AS, satu salah dipisahkan isteri. Pergi report kat polis. Tuan, isteri saya hilang. Satu salah 40 tahun, dua salah 80 tahun, tiga salah 120 tahun. Pakai tak jumpa mati terus ya. Ni pagi-pagi buat salah, malam buat salah, beribu salah. Pergi report polis, polis kata, hampa nak dapat hilang isi. Saya pun salah juga. Isi saya pun hilang. Dia kata, aku pun buat salah juga. Nak report apa sama lah. Tapi Allah kesian dengan kita. Adam AS kata, sebab tu, makna nak bagi tahu pada kelebihan umat ini. Allahu Akbar. Yang keempat, aku buat salah dalam syurga, dikeluarkan daripada syurga. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat salah di luar syurga, tapi dimasukkan dalam syurga selepas bertobat. Punya sayangnya. Sebab tu hijrah Nabi Adam AS tak sia-sia. Nak bagi tahu pada umat sampai kiamat, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Makna dia ambil tanggungjawab nak sampai supaya umat kembali kepada Allah, rujuk pada Allah, yakin pada Allah, cinta pada Allah, rindu pada Allah. Apa pun mau rujuk pada Allah. Allah Akbar. Tapi umat bila uji sikit datang pandemik, rujuk pada siapa? Kita rujuk pada akal kita, rujuk pada orang yang kencing tak basuh, rujuk pada. Kita merujuk kepada Allah, yakin pada Allah. Budak merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita punya panduan, Al-Quran dah ada, hadis Nabi dah ada, ulama-ulama dah ada. Panduan Allahu Akbar. Kita bukan tolak, kita letak nombor satu, nombor dua, kemudian baru kita ikhtiar kita. Jangan kita tolak Allah dan Rasul. Rujuk pada Allah, bertobat kepada Allah, semayang hajat kepada Allah. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam apa patut buat? Allah Akbar. Ini hijrah yang betul. Sebab tu tuan-tuan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dihijrahkan daripada Mekah, dikeluarkan. Dikeluarkan, kita tengok Allahu Akbar. Tak payah kita cerita macam mana Nabi kan. Dikeluarkan daripada kota Mekah. Siapa yang sanggup nak tinggalkan Mekah? Nabi anak jati situ. Tak sanggup man. Tetapi demi nak amal agama, nak bawa umat dia supaya yakin pada Allah, supaya mentaati perintah Allah dengan yakin yang sebenar, supaya dapat bawa agama, mengamal agama, Nabi keluar. Allahu Akbar. Alaika bil hijrah fa innahu la mislalaha. Hendaklah kamu berhijrah. Allahu Akbar. Kerana tiada tandingan orang yang berhijrah. Hijrah semua. Mana hijrah dalam buat ibadat pun kena buat cara yang betul. Hijrah daripada pemikiran kita, hijrah daripada pandangan kita, hijrah daripada pendengaran kita. Mana dulu duk tengok tak baik, sekarang hijrah tengok yang baik. Mau tengok kebaikan demi kebaikan. Walaupun nampak orang tu, nampak orang tu jahat. Tapi takwilkan lagi, nampak. Kalau dia dapat hidayah macam mana? Mau hijrah sampai macam tu, nampak orang macam tu. Boleh takwil lagi kebaikan. Allahu Akbar. Macam mana? Hadrat Ikramah radhiyallahu an. Hadrat Ikramah radhiyallahu an, masa Fatah Mekah, dia kan sebelum tu mengganggu Nabi. Macam-macam dia buat kat Nabi. Bila Fatah Mekah, apa jadi tuan? Dia lari. Orang berduyun-duyun masuk Islam, dia lari. Pergi naik sampan. Isi dia kejap. Pengayuh sampan.
Dia tanya apa? Kalau bahasa kampung kata, hang nak pergi mana ni? Nak lari mana? Nak lari mana ni? Oh, anda berdua ni masuk Islam. Kau nak lari mana? Isteri panggil, abang keluar. Isteri dia minta jaminan daripada Nabi SAW. Jangan apa-apakan Ikramah. Maafkan Ikramah. Allah Akbar. Nabi bagi jaminan. Bawa Ikramah. Nabi turun. Bawa ridak. Hampar ridak dia. Allah. Menangis terhadap Ikramah. Aku dah buat zalim macam tu. Nabi hampar. Hamparkan ridak dia. Jalan antara ridak Nabi. Ini hidayat. Mana nak manusia ni kena bawa sampai tu. Hijrah dia. Walaupun orang tu tak boleh. Kita mau bawa dia sampai dia boleh hijrah sebenar. Allahu Akbar. Meninggalkan kekufuran. Meninggalkan kemurtadan. Meninggalkan fasik. Meninggalkan asi. Meninggalkan iman yang menduakan. Allah Akbar. Iman yang tak betul. Iman yang syirik. Menghijrahkan, membetulkan ibadat, muamalat. Hutang piutang tu kena betul. Muasyarat. Sesama. Orang Islam kena. Apatah lagi, muasyarat dengan orang bukan Islam pun kena ada. Sebab tu kita hak jiran. Ada satu hak, ada yang dua hak, ada yang tiga hak. Satu hak, dia jiran kita. Sama ada Islam, tak Islam, jiran kita. Kena tunjuk akhlak. Allahu Akbar. Kedua hak, dia dah orang Islam. Dia orang Islam, dah jiran kita, dan dia orang Islam. Dua hak. Tiga hak, jiran kita, dia orang Islam, kerabat kita. Allahu Akbar. Sebab tu, bila perjanjian Hudaibiyah berat sebelah. Berat sebelah. Sayyidina Umar bin Khattab masa tu Allah tak buka lagi belum tu. Dia tak dapat. Dia kata mengapa, dia tanya Nabi, mengapa kita terima perjanjian yang berat sebelah? Allahu Akbar. Tak nampak Nabi kata untung ni. Allah Akbar. Pendekkan. Allah Akbar. Kalau saya cerita sudah biar panjang kan. Jadi Nabi terima walaupun berat sebelah. Jadi bila balik Mekah, masa perjanjian Hudaibiyah berat sebelah tu 6 Hijri. Bila balik Mekah, masa tu Nabi SAW pergi Mekah, nak buat umrah, sahabat jumlah 1,300. Ada kata riwayat 1,400, ada riwayat 1,500. Bila balik daripada 6 Hijrah, 8 Hijrah, 2 tahun saja. Jumlah sahabat jadi 10,000 orang. Kerana orang kafir dapat melihat ibadat sahabat, muamalat sahabat, muasyarat sahabat. Dulu masa sebelum tu tak nampak. Nak semayang sembunyi-sembunyi di rumah Darul Arkam. Nampak? Sekarang ni bila ada perjanjian bak sebelah, mana genjatan sejahtera 10 tahun. Mana sahabat dia tunjuk jalan ibadat, muamalat, muasyarat, akhlakiat. Orang kafir pun terharu tengok keadaan ni. Mana bagusnya Islam. Seorang-seorang dah masuk 10,000 orang. Tahun ke-9 berlaku peperangan. Jumlah sahabat 30,000 orang. Tahun 10 Hijri, Fatah Mekah, jumlah sahabat 124,000 orang. Ini hijrah yang sebenar. Nak bawa bagi betul imanian, ibadat, muamalat, muasyarat. Ini manhaj Rabbani. Nak bawa manusia rujuk kepada Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW berhijrah. Apa Nabi buat? Tuan-tuan. Perkara pertama apa Nabi buat? Safar Nabi. Daripada Mekah pergi Madinah. Perkara pertama, Nabi sampai saja. Nabi buat masjid. Sedangkan tempat tinggal Nabi, semua berebut. Kenapa mereka rindu dengan Nabi? Orang Madinah rindu dengan Nabi. Semua berebut. Nabi SAW beritahu untuk kepentingan dia, untuk rumah dia, biar pada unta dia tahu dekat mana unta tu akan berhenti, di situ aku akan tinggal. Maknanya Nabi SAW hijrah,
Dia buat masjid. Yang kita tahu masjid apa dia buat? Sebelum buat masjid Madinah, dia buat masjid Quba. Sebelum masjid Quba, dah ada beberapa masjid yang dibuat secara kecil-kecil. Allah Akbar. Termasuklah Telaga Hizir. Di situ ada Masjid Zil. Masjid daripada Masjid Naungan. Nabi SAW akan duduk kat situ. Sayyidina Abu Bakar di kanan dan Sayyidina Umar yang akan tutup. Sayyidina Abu Bakar akan tutup. Lindungkan daripada kena matahari. Allah Akbar. Di tempat tu dibina masjid kecil-kecilan. Di rumah tu, kami Alhamdulillah dapat masuk tempat rumah tu yang masih kekal lagi rumah asal Nabi SAW. Yang mana dia tumpang di situ ialah penghulu dia nama Kalsum. Alhamdulillah masa tu saya pergi dapat jumpa dengan penjaga situ kan. Kebetulan dia orang upah orang Pakistan yang duduk situ lama. Kita pun cakap Urdu dengan dia. Lama-lama Alhamdulillah saya kata saya tak mau tengok bawa ke rumah. Telaga Hizib memang air Nabi ludah kat situ. Alhamdulillah dah minum Tapi saya nak tengok Nabi sebelum nak buat masjid Quba, kemudian buat masjid dekat ni, dekat mana Nabi? Nabi berbaring, Nabi tidur. Okay, tengok tak ada orang, dia panggil saya. Nek, nampak rumah tu tak ada tingkat, tapi bila dalam tu, naik atas. Macam Allah Akbar, istimewa. Allah Akbar, walaupun daripada dulu, zaman tu, sampai sekarang masih utuh lagi. Allah. Nabi SAW buat masjid. Jadi Nabi buat masjid. Allah pun mula pun buat masjid. Supaya manusia hijrah paling kurang awal pergi masjid. Ini fungsi masjid. Sebab tu orang yang berhijrah, perkara pertama dia rujuk bagi masjid. Apa Allah kata? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sahaja mereka yang memakmurkan. Memakmurkan apa? Dia tak kata masjid. Masajidah. Masajidah ni bukan makna satu. Bukan makna dua. Bukan makna beberapa masjid. Kalau masjid, masjidah ni dua. Masjiduna beberapa masjid. Tapi dia kata masajidah. Makna plural di atas plural. Sirah muntaha jimu'. Maknanya hanya sahaja mereka yang memakmurkan masjid. Dia berhijrah pergi masjid. Dia datang masjid. Makna hidupkan masjid. Hidupkan masjid bukan semayang saja. Kenapa? Tujuan Nabi dihantar untuk hidupkan amal-amal masjid. Nabi hijrah, Nabi hidupkan amal-amal masjid. Apa dia? Allahu Akbar. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Makna dia yatlu alaihim. Nabi buat amal dakwah. Uslub Nabi buat dakwah guna Quran. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, belajar dan mengajar. Hikmah cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, membersihkan diri daripada sifat-sifat syirik, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah SWT. Makna bersihkan diri. Makna paling kurang bermula hijrah dia cinta pada rumah Allah. Allah Akbar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu salasatun dhaminun 'ala Allah. 3 perkara dalam jaminan Allah Subhanahu taala. 3 perkara dalam jaminan Allah Subhanahu taala. Wa in asha ruziqa wa kufiya. Jika dia hidup, direzekikan dia. Bukan dia cari rezeki, tapi direzekikan, dibekal rezeki. Wa kufiya, rezeki yang mencukupkan dia. Allahu Akbar. Ni kita sekarang ni rezeki banyak tak cukup. Sikit memang tak cukup, banyak lagi tak cukup. Pasal apa? Bukan direzekikan. Tapi kalau direzekikan, diberkatkan, sikit alhamdulillah. Cukup, banyak lagi cukup.
Allahu Akbar. Ruziqa wa kufiya. Wa in mata adakhalahu Allahu jannata. Jika dia mati, dia meninggal, maka dia akan dimasukkan dia tu dalam syurga. 3 yang dalam jaminan Allah nak dapat ni. Pertama sekali, hijrah dia apa dia? Man dakhala fi baiti, barang siapa nak masuk dalam rumah dia daripada luar, dia hijrah nak masuk rumah dia. Fasallama, dia bagi salam. Ada orang ke tak ada orang, dia bagi salam. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka orang ni dalam jaminan Allah SWT. Tengok tuan, bukan susah. Baru daripada masjid, daripada kedai nak balik rumah, baru hijrah yang kecil, pendek. Nak tukarkan, dulu masuk pakai tendang pintu ya. Allahu Akbar. Nak kungfu, nak silat. Tapi sekarang masuk, ubah sikit trend. Assalamualaikum. Jaminan Allah. Allahu Akbar. Ubah. Setiap kali masuk, banyakkan bagi salam. Untungnya dapat jaminan Allah. Berapa banyak sehari kita boleh buat? Berapa banyak kita di luar? Baru hijrah yang pertama, belajar bagi salam. Man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa keluar nak pergi masjid, mana hijrah yang pendek nak pergi masjid. Kita sini tak terasa tuan. Tapi kalau kita berada di negara kufar, macam pergi di Australia ke, di New Zealand ke, satu-satu masjid atau satu-satu yang tempat dia orang buat semayang, kadang-kadang ada orang tu datang, saya tanya dia, 15 kilo, 20 kilo. Macam nak menangis saya. Datang tu sebelum azan, sampai dah. Kita lagi dekat, lagi lambat. Saya pergi, saya tengok sendiri depan mata saya. Baru ni, saya baru balik pada Australia, New Zealand dan Fiji. Kerana mengendalikan beberapa tempat. Allah Akbar. Jauh-jauh dia. Tapi sembahyang awal waktu. Mana dalam jaminan Allah SWT. Jadi kita tengok hijrah yang Nabi Adam AS nak bawa tu, nak bagi tahu manusia dekat dengan Allah. Lagi dekat, lagi bagus. Lagi dekat datang rumah Allah. Bukan rumah syaitan. Rumah Allah. Dekat dengan Allah. Dapat jaminan Allah. Apa nak lagi? Allah dah tentukan rezeki. Allah dah berkatkan rezeki. Allahu Akbar. Satu lagi. Man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar semata-mata nak meninggikan agama. Makna dia berhijrah nak meninggikan agama. Daripada yakin tak betul, nak belajar yakin yang bagi betul. Daripada ibadat yang lemah, nak bagi kuat ibadat. Nak pada cakap mampu, nak belajar sampai tinggal cakap mampu. Daripada tak mau taat perintah Allah, nak bawa dekat dengan Allah. Dalam jaminan Allah SWT. Rezeki dia, walaupun demam, pening kepala, pun dimaafkan dosa-dosa dia. Sebab tu, alaika bil hijrah. Hendaklah berhijrah. Pendek, dekat, kemudian panjang, kemudian lama sikit, belajar dengan dakwah. Allah. Kenapa? Tiada tandingan hijrah ni. Tak ada nak cari perumpamaan. Contoh dah tuan, datang seorang sahabat, tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak dia peluang untuk nak dapat martabat? Yang kata rezeki, rezeki hebat, semua kedudukan tinggi. Orang yang berada di jalan Allah, yang dalam jaminan Allah. Boleh tak aku nak guna hartaku? Ya Rasulullah, kaifali an unfiqa min mali hatta yablagha mujahada fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat menginfakkan hartaku
Nak gunakan hartaku sehingga dapat capai darjat orang yang berada di jalan Allah. Dapat jaminan Allah. Direzekikan, dicukupkan. Kalau mati dimasukkan dalam syurga, aku ni tak mampu nak buat macam mereka. Tapi nak guna harta aku. Nak guna harta dia. Nak. Nabi tanya kat dia, Malaka, apa yang demo ada? Hang ada banyak mana? Oh, dia sahabat ni rasa ada peluang lah nak guna harta dia. Dia pun bagi tahu pada masa itu, pada ketika itu harta dia 6,000. Aku ada 6,000 dinar wang emas. Masa tu kalau nak dapat 1 dinar wang emas susah. Tapi kalau ada 6,000 dinar wang emas, koprak besar. Koprak. Koprak. Jadi, Nabi SAW bagi tahu, "Lau tasaddaqta kullah ma'adu naumatul ghazi fi sabilillah." Seandainya, lebih kurang mafhum, seandainya kalau kamu boleh bagi semua, dia kata kullah, dia tak kata ba'dah, separuh untuk rumah kamu, separuh untuk kereta kamu, separuh untuk perniagaan kamu, separuh sikit lagi infak untuk jalan Allah. Jalan Allah, nak keluar jalan Allah, nak buat masjid, buat madrasah, Allah Akbar. Mana fisabilillah lah. Kalau kamu boleh bagi semua macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau separuh macam Sayyidina Umar bin Khattab, itu pun tak boleh sama dengan satu orang hanya tidur di jalan Allah SWT. Mana dijamin. Ini hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi Madinah. Nabi buat masjid-masjid. Supaya manusia rujuk kepada rumah Allah. Hijrah dia, hijrah yang betul. Sebab tu tuan-tuan belia, makna kita bukan cerita Nabi buat macam ni, tapi hijrah Nabi macam hijrah Nabi Adam AS, bawa niat yang betul. Nak tukarkan daripada tak cinta pada Allah, cinta pada Allah. Daripada tak cinta pada Nabi, cinta pada Nabi. Kalau kita tengok sedikit lagi, Hadrat Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam di rumah Darul Arkam. Dia pergi senyap-senyap. Hadrat Ammar, keluarga Ali Yasir, pun pergi senyap-senyap. Bertembung dekat rumah Darul Arkam. Tengok Ammar tengok Suhaib. Apa buat dah? Aku nak masuk Islam dan diam. Ini pun sama-sama nak masuk Islam di rumah Darul Arkam. Allahu Akbar. Apa jadi? Mereka dah masuk, mereka diseksa, diuji dengan berbagai ujian. Kita tak pernah kena ujian masuk Islam. Mereka nak masuk Islam, disebat, dicemeti, dipukul, didera. Macam Hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Kita tak pernah menghayati macam Bilal. Allahu Akbar. Kita tak tahu apa pengorbanan mereka untuk agama. Hadrat Suhaib radhiyallahu anhu diseksa sampai dia dikejar. Nabi dah hijrah dah. Dia dikejar oleh kufar. Sampailah satu tempat yang agak tinggi, dia pun pegang anak panah dia. Dia bagi tahu pada orang kafir yang kejar dia tu. Kamu tahu orang yang paling handal memanah aku. Selagi ada anak panah ini, aku akan panah kalau kamu ganggu aku, kamu halang aku boleh panah kamu, boleh tembus 1, 2, 3. Aku akan lawan dengan kamu. Kalau anak panah aku tak ada habis, aku akan lawan dengan pedang pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi aku mohon pada kamu, jangan kejar aku. Aku nak hijrah semata-mata nak betulkan iman aku. Nak semata-mata aku nak bawa dekat dengan kekasih aku. Jadi aku bagi tawaran pada kamu. Jadi dia tanya orang kafir, sebab apa kamu kejar kami?
Dia kata kamu dulu datang susah. Merempat. Tapi sekarang kamu jadi kaya. Jutawan. Lepas tu kamu masuk Islam. Kan? Kamu nak buat pelari harta mah. Kalau sebab tu dia kata, aku akan bagi tahu, ambillah harta aku. Ambil. Dan aku hadiahkan pada kamu dua wanita hamba aku. Ambil sebagai balasan pada kamu. Biar aku pergi hijrah. Allahu Akbar. Orang kafir kata, peluang terima. Maka dia pergi hijrah. Allahu Akbar. Sampai jumpa Nabi di Kuba. Allahu Akbar. Demi untuk agama, pengorbanan habis-habisan. Harta pun sanggup tinggal. Kita mana boleh ikut contoh ni? Tak mampu. Cuma sekarang ni, kita buatlah apa yang termampu. Daripada hijrah, tak mau main masjid, datang istiqamah kat masjid. Daripada dah masjid, istiqamah, belajar-belajarlah bantu agama Allah pula. Belajar-belajar, ada jemaah dakwah datang, duduklah bersama mereka. Allah Akbar. Ini tuan-tuan boleh, ini hijrah kita. Dekat dengan Allah. Allah Akbar. Bawa manusia kepada Allah. Ini hijrah yang pertama, kena rujuk kepada Allah. Hijrah yang kedua, bawa manusia, bawa umat, sehingga umat yakin Nabi SAW. Ittiba'us sunnah, ihya'us sunnah. Mau yakin pada sunnah Nabi sampai bila-bila. Jangan kata sunnah Nabi tak laku. Sunnah Nabi ni sampai bila-bila paling tinggi. Paling besar, paling hebat. Allahu Akbar. Yang mana ada pada para sahabat. Tak ada pada kita. Sebab tu kita mau yakin. Siapa pernah menangis bila hilang sunnah Nabi? Ada orang sini yang Melaka menangis. Hilang sunnah Nabi. Ini satu orang penutup kita. Di Pakistan, di satu tempat. Di satu tempat. Ada jemaah dakwah. Dikeluar di Padang Sahara. Nama Shadapur. Jauh daripada Karachi, lebih kurang 4 jam. Padang pasir. Jadi orang dakwah ni datang daripada Posto. Orang kata orang Ulu lah. Bahasa dia cakap, kelak. Ya alakak, kelak kat sini. Macam yang Piru. Bukan bahasa Urdu. Allahu Akbar. Dia keluar di situ, imam datang. Ada satu orang tua, duduk tepi kola, duduk menangis. Jadi imam ni datang nak semayang. Imam ni kata, wahai pakcik, sebab apa pakcik menangis? Ni kita nak solat. Pakcik jangan menangis. Kalau pakcik hilang duit, tak apa, saya imam. Sehari lepas sembayang saya elan. Tentu makmum saya akan bagi banyak mana kat pakcik. Orang tua ni pun tengok, oh imam sahab. Minta maaf. Saya menangis bukan sebab duit saya hilang. Habis kalau bukan duit hilang, ni kita nak sembahyang. Saya menangis sebab kayu siwak saya hilang. Allah, pakcik, kayu siwak berapa harga? Nanti lepas sembahyang ikut saya, balik kat rumah, belakang rumah saya bagi satu gondi kayu siwak. Yang kuning kayu arak. Yang kayu yang hitam kayu zaitun. Pakcik nak mana? Yang fresh punya. Kita dapat kayu sugi ni, kayu dah keras dah, dia rendam bagi lembut. Ini akak tu, gigit dia pun rasa manis kayu. Akak punya. So gondi. Orang tua dia kata, Pak Imam, saya bukan menangis sebab imam boleh ganti. Memang imam boleh ganti. Tapi saya menangis sekarang ni. Saya nak semayang. Saya dengar antara Nabi SAW beritahu, dalam kitab fiqah beritahu, barang siapa amalkan sunnah sebelum wuduk dia siwak. Budan nak semayang dia siwak. Allah akan bagi ganjaran berapa puluh ganjaran. Antara ganjaran yang pertama, barang siapa menghidupkan satu sunnah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'ati ajri syahid. Barang siapa dapat menghidupkan satu sunnah Nabi, maka layak baginya 100 pahala mati syahid. Jadi imam boleh berhenti 100 pahala mati syahid tak?
Terkejut imam. Memang saya tak boleh bagi. Menyebabkan orang tua macam tu punya yakin dengan sunnah. Imam tu kata, imam yang alim besar mengajak Bukhari. Terus buat keputusan. Terus ikut orang tu sampai dia bagi whole life di Rewin sana. Tiap-tiap hari mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dia dah meninggal dah. Allah. Tengok tuan-tuan. Ini hijrah sebenarnya kita nak bawa bukan kita hijrah pada Allah, tapi kena hijrah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja tak boleh, kena ada Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tu ialah haqiqatul ubudiyah, realiti perhambaan. Dia kena yakin Allah yang berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Kemudian realiti bila dia yakin sebagai hamba Allah, maka cara dia kena cara Nabi. Muhammadur Rasulullah dipanggil tariqatul ubudiyah, jalan perhambaan. Jadi satu orang nak yakin pada Allah tapi tak mau ikut cara Nabi, maka dia tak akan sampai pada matlamat Nabi. Dan maka dia tak akan sampai matlamat hidup dia. Satu orang nak pergi ke Kelantan, dia beli tiket bas transnasional. Kemudian dia sampai kat bus stand, dia tengok bas transnasional, dia tengok ada satu bas transnasional, baru punya, lawa punya. Tapi bas transnasional tu pergi Perlis. Dia tak kira, aku naik. Ada tak sampai Kelantan? Tak sampai Perlis. Macam tu satu orang nak la ilaha illallah saja. Tak mau cara Nabi, dia tak mau tengok cara Nabi, dia ambil. Mana-mana boleh lah. Pakai tangkap muat dia. Tak boleh sampai. Matlamat hidup tak sampai. Kena ittiba'us sunnah, ihya'us sunnah. Ikut sunnah Nabi dengan istiqamah dan hidupkan sunnah. Allah. Baru sampai. Sebab tu tuan-tuan dia, hijrah bukan hanya kepada Allah, hijrah cara Nabi. Sebab tu tuan-tuan, inilah kita tahu bila datang saya tuan-tuan dia, bukan setakat nak cerita Nabi bergerak sana pergi sini, tapi nak bawa kita supaya cinta pada Nabi. Tuan-tuan, Nabi SAW punya sayang pada umat. Nabi sanggup berlapar untuk umat. Nabi sanggup berlapar untuk umat. Nabi pernah dijerut, dicekik. Walaupun dijerut, dicekik, dipukul, dibuang najis. Sampai Nabi bertengah sujud di depan Kaabah, datang Abu Jahal la'atul alaih. Letak perut unta, bukan perut ayam. Perut unta nak angkat kepala pun susah. Allah. Itu pun Nabi tetap tak bergenjak. Nabi buat usaha supaya umat dapat yakin pada Allah cara Nabi sehingga mereka akan diberi kejayaan. Maka mereka akan dilayan dengan syurga Allah SWT. Sekali Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, dia tengok Nabi dah bersihkan diri, bersihkan diri, Allahu Akbar. Dia minta, ya Rasulullah, ud'u Allah li. Ya wahai Rasulullah, doalah kepada Allah SWT supaya Allah ampunkan dosaku. Nabi doa, Allah maghfirlaha ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampun dosa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang dulu, yang kemudian, yang secara berterangan, yang secara tersembunyi. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha punya gembira sampai kepala dia kena ribat ada sendiri pun dia tak sedar. Nabi SAW tanya kepada Hadrat Aisyah, lebih kurang dia bertanya, wahai Aisyah, engkau punya gembira dengan sebab doa aku. Sekali saya buat doa. Mana tak kira engkau suami, engkau Nabi, doa engkau pasti Allah terima. Allahu Akbar. Nabi SAW bagi tahu, ini baru sekali, tapi untuk umat aku doa tiap-tiap 5 waktu kali semayang. Sayangnya Nabi SAW pada umat. Sebab tu tuan-tuan, sebagai menghargai Nabi punya pengorbanan, sebab tu kita hijrah kena ikut sunnah Nabi. InsyaAllah tuan. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan ini tuan-tuan, hijrah kita membawa erti yang sebenar. Hijrah kita dekatkan diri kita kepada Allah,
cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada tak ada, kita mula ikut sunnah Nabi sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Kemudian nak mudah, bagilah masa untuk keluar jalan Allah SWT. Belajar. Itulah paling mudah tuan-tuan. InsyaAllah sebab dia niat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima saya, Allah terima tuan-tuan, Allah terima penduduk sini. Allah berkati penduduk sini, Allah sayang penduduk sini. Allah, saya sudahi dengan penuh kasih sayang pada tuan-tuan, pada anak Korea, pada mereka yang datang. Wallahi, kasih sayang tu biarlah kita bawa sampai akhirat, sampai dalam syurga Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan asbab hidayat pada kita, taufik pada kita, menjadi penyebab juga hidayat pada orang lain, menyebab juga pada keluarga kita, anak isteri kita dapat bawa agama dalam kehidupan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultan. Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal qabdil azhar wal liwa'i wal kawsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adil hasa wal dhar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawsar fasalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang dhaif ya Allah, yang lemah ya Allah, yang tidak ada ilmu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, kedatangan bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah niat kami, perbaikilah hijrah kami. Sentiasa rujuk kepada Allah, hijrah kepada Allah SWT. Hijrah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada sunnah Nabi, cinta pada menghidupkan sunnah Nabi ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah. Kami tak tahu bila-bila saja mati dijemput ya Allah. Bila-bila saja tak boleh lari pada mati ya Allah. Tapi mereka yang kembali padamu dalam keadaan Engkau redha ya Allah, gembiralah mereka ya. Tapi kalau mati tanpa Engkau redha ya Allah, sesal selama-lamanya ya Allah. Oleh itu ya Allah, selamatkan kami, jadikan asbab berkumpul kami, dengarnya kami, jadikan dia sebagai penembus dosa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, terimalah anak isteri kami, terimalah orang kampung kami, adik-beradik kami, pemimpin kami Allah, agung kami semua ya Allah. Berilah pimpin dalam hidayat Allah, berilah kasih sayang-Mu ya Allah, berilah sehingga kami semua dapat bertemu dalam syurga-Mu ya Allah. Allah, ampunkan semua dosa kami ya Allah, yang kami sedar ataupun tidak sedar ya Allah. Secara terang-terang atau sembunyi, kecil atau besar ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.